نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, last week kita ada Abang Don kita berkongsi kisah pasal filem Congkak. Untuk malam ni kita nak berkongsi dengan korang semua tentang kisah shift malam. Aku rasa semua orang tahu kan, tak semua orang berani lah nak kerja shift malam. Tak semua orang ni kuat lah nak melalui kesunyian dan kegelapan malam berseorangan. Okay, so hari ni kita nak cerita dengan korang. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan intro dulu macam biasa. Lepas tu kita layan ini cerita. Let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni, ini cerita aku suka sebab dia mengundang ke arah throwback zaman-zaman muda saya. Gitu. Okay, cerita ni berlaku lebih kurang 5 tahun lepas. Seorang staf perempuan, nama dia Aina, dia telah pun berkongsi cerita ketika dia bekerja di salah sebuah panggung wayang yang berada di utara sana. Okey, menurut dia ini adalah kejadian yang pertama kali terjadi kepada dia dan ini juga merupakan kerja dia yang pertama selepas dia habis menduduki sijil SPM ke STPM? STPM pada waktu tu. So waktu tu umur dia 19 lebih kurang macam tu lah. Alright, dia kerja dekat satu panggung wayang. Kerja pertama dah kena kacau dek setan. Okay, so kita nak cerita pasal Aina. Alright, menurut Aina, benda ni berlaku waktu lepas semua orang dah pulang ke rumah, which is customer lah. So tinggallah beberapa orang kru sahaja yang ditugaskan untuk buat satu hall checking lah. Itu rutin biasa guys. Macam Acap dulu kerja kat JSC dekat panggung wayang lama. Memang benda ni adalah satu rutin yang wajib sebenarnya. Lepas customer dah gerak, kita kena turun bawah, check mana tahu ada barang-barang yang tertinggal or whatever is it. So itu adalah tugas kita lah. And then cleaner akan kemas and also on lah. Macam tu lah kan. So inilah yang dia buat pada waktu tu. Okay, waktu tu Cap, seingat saya satu filem ni agak blockbuster pada waktu tersebut. And habis agak lewat sebenarnya, dalam sekitar 2:30 pagi macam tu. Alright, benda ni berlaku waktu saya baru sahaja 3 bulan bekerja Abang Acap. Menurut Aina, pada malam tersebut dia bertugas bersama lagi seorang abang. Nama abang tu Abang Zaf. Bukan Zaf Vlog. Nama dia Zafir, tapi aku Zafkan je. Right. Abang Zaf ni dengan saya ditugaskan untuk menjaga sebuah hall yang berada dekat hujung kawasan sana. Okey, hall ni Abang Acap, memang banyak cerita dia. Ada katanya pernah dirasuk kat dalam tu ketika cerita seram ditayangkan. Ada yang kata somehow hall tu tiba-tiba aircon terpadam, tiba-tiba bunyi speaker macam tak menentu. So macam banyak gila gangguan dekat situ Abang Cap. Tapi saya ni kan budak baru, so saya ni tak adalah ambil kisah sangat pasal apa-apa kejadian mistik yang berlaku dekat kawasan tu. Okey, saya pun bersama dengan Abang Zaf pada malam tersebut pergi buat hall checking. Hall 1, hall 2 dan hall yang ketiga. Okey, menuju kami ke hall yang keempat, which is hall hujung tadi tu. Waktu tu Abang Cap, saya tegur Abang Zaf. Abang Zaf, dah 2:30 pagi ni, macam seram je nak pergi hall hujung. Tak, Abang Zaf cakap lah, kena pergi. Sekejap lagi 10 minit show diorang habis ni. Siapa nak tengok lagi kalau bukan kita? Alah, tak apalah, biarkan je lah. Besok pagi lah kita datang tengok. Jangan, ini management tahu nanya ni. Dia kata macam tu. Tak apalah, kita pergi je lah. Apa-apa abang ada, jangan risau. Okay, so diorang pun pergi ke arah hall 4 tu. Waktu tu Abang Syam, sampai je dekat hall 4 tu, saya dah rasa macam tak sedap badan lah. Dia macam ada satu feeling yang tak tahu nak cakap macam mana, but sangat-sangat pelik, sangat-sangat weird lah pada waktu tu. Saya rasa badan saya seperti sejuk tiba-tiba, bulu roma saya meremang. Saya bagi tahu Abang Zaf, "Abang, kenapa macam mengemang ah?"
Kau ni jangan bukan-bukan 2,5 ni dek. Mengemang-mengemang apa? Tak ada apalah kau ni. Dah 3 bulan dah pun kat sini. Alah macam tak biasa pula. Tak tahu lah. Tak adalah, tak ada apalah. Kau duduk je sini, tunggu sekejap lagi habis. And sampai je ke hall tersebut, saya dengan Abang Zaf berada dekat bahagian tepi sudut hall tu lah untuk melihat cerita tu. Dan pada waktu tu sekitar 20 ke 30 orang juga sebenarnya yang berada kat dalam hall tu. So saya dengan Abang Zaf berborak lah dekat tepi tu kan, dalam keadaan yang slow sebab tak nak mengganggu yang lain. Kami berborak. And pada waktu tersebut Abang Syam, ketika kami berborak, ada seorang orang tua, dia masuk ke dalam hall tersebut. Dia macam tiba-tiba je, pak, pintu tu ditolak, dan kelihatan seorang orang tua masuk ke dalam hall tersebut. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia macam tengah cari seat dia tau. So aku pun pergilah dekat dia. Assalamualaikum cik, tengah cari apa tu? Dia tunjuk depan-depan, dia tunjuk macam tu. Oh, seat acik kat mana Tiket mana tiket? Dia macam tak keruan tau. So waktu tu aku macam, Abang Zaf, sini jap. Kenapa? Sini sekejap. Abang Zaf pun datang lah. Ya cik, boleh saya bantu? Lepas tu pakcik tu tunjuk depan lagi, macam tu. Bila dia tunjuk depan, kita orang pun pandang lah dekat depan hall tu. Tak ada benda pun. Kenapa cik? Acik saya siapa? Acik pada hall mana? Sebab kita orang risau dia daripada hall lain kan, dia jumping hall ke apa. Tapi pakcik tu macam tak bercakap sangat. So kita orang pun bawa pakcik tu keluar untuk bertanyakan kepada dia, cik, ada tiket ke acik pada hall mana? Sekali lagi guys, pakcik tu tunjuk ke arah pintu tu. Pakcik ni lain lah bang. Tak ada apalah, tanya je. Pakcik duduk sini kejap, saya pergi tanya management. Saya nak tengoklah pakcik datang dari mana. Tak apa-apa, pakcik tunggu sini. Nah, kau setting dengan pakcik ni. Okey. Aina dan pakcik, 2 orang, 2:30 pagi. Kita orang ada lebih kurang dalam 4 minit lagi sebelum cerita dekat dalam ni habis. Abang, cepat sikit tau, jangan lama-lama, ni dah nak habis ni. Tak ada kau lagi lah, kejap buka pintu bawah. Yelah, okey. So aku pun duduk dengan pakcik tu. Aku pun try bertanya lah, pakcik dari mana, datang dengan siapa, apa semua. Tapi satu haram pun apa yang aku jawab, apa yang aku tanya, satu pun dia tak jawab. So waktu tu aku dah macam pisang lah pakcik tu. Lepas tu aku pun tengok jam, tinggal lagi 1 minit nak pergi buka pintu bawah. So aku kata ke pakcik tu, pakcik tunggu sini jap saya nak pergi turun bawah buka pintu jap. Jadi saya datang balik. Pakcik jangan pergi mana, pakcik duduk sini. So aku pun bangun daripada kerusi tu dan masuk ke dalam hall dan turun ke bawah untuk buka pintu hall tu. Okey, kredit pun naik. Kredit naik, lampu pun dah dinyalakan. Aku pun buka pintu pada waktu tu. Dah buka pintu dah sebenarnya. Aku pun buka pintu waktu tu. And aku tengok customer tu pun mula turun ke bawah. Dan mereka keluar ke luar hall tu. Okey, selepas selesai mereka keluar daripada hall tu, aku nak tutup lah balik pintu bawah tu. Waktu tu Abang Acap, secara tiba-tiba, pakcik yang tadi dekat atas dengan aku tu masuk daripada bawah. Which is okay, aku nak tutup pintu, pakcik tu macam jengahkan kepala dia macam dah. Waktu terperanjat, dia tak payah nak cakap cap. Pakcik tu jengahkan kepala dia macam tengok something. Kau faham tak situation tu? Macam aku nak tutup pintu ni, pintu nak tutup, jadi dia macam keluarkan kepala. Astagfirullahaladzim pakcik. Macam mana pakcik kat bawah ni? Pakcik kan saya suruh tunggu kat atas tadi. Allahu Akbar. Dah masuk. Aku cakap dengan pakcik tu lah, masuk. Lepas tu pakcik tu pun masuk ke dalam, and aku pun kunci pintu. Pakcik, saya dah kata dengan pakcik, tunggu. Kenapa nak turun bawah ni? Kalau sesat lagi macam mana? Aku menyirap time tu. Lepas tu aku cakap lah, Abang Zaf mana Abang Zaf? Dia ni tak sampai-sampai lagi. Pakcik duduk sini. Aku suruh pakcik tu tunggu dekat dalam hall tu. And sementara aku pun naik ke atas untuk pergi hubungi Abang Zaf. And bila aku naik ke atas Abang Cap, aku tengok dekat kursi tu memang tak ada orang. And then aku pun call Abang Zaf, and Abang Zaf pun jawab, hello, Aina. Ya bang, abang kat mana? Kau tu kat mana? Aku daripada tadi ni tunggu kau kat checkpoint ni. Hall 4 dah buka belum? Dah. Bukan abang pergi tengok CCTV ke? Pakcik benda kau ni. Daripada tadi aku check kau, walkie kau tak on ke? Aku pun tengok walkie aku waktu tu cap. Walkie aku tak on, tak berfungsi. And aku rasa selama tu dia orang cari aku.
sebab malam tu aku bertiga je. Aku, Abang Zaf dengan seorang leader aku. And waktu tu Abang Zaf marah-marah. Dia kata dia daripada 10 minit lepas memang ada kat checkpoint. Dan dia kata pada waktu tu dia cari si Aina ni tak jumpa-jumpa. And dia waktu dia masuk ke dalam hall pun dia tak nampak Aina. Tapi Aina cakap dia dah buka hall. Okay lah after that. So waktu tu Aina dia macam habis apa dengan aku tadi? Tak apalah bang. Ni saya bawa pakcik ni pergi checkpoint Okay. Cepat sikit. Aku pun tutup telefon. Aku buka pintu hall. Seperti yang dijangka guys, dalam hall tu kosong. Tak ada siapa-siapa. Pakcik tu hilang. Raib. Disappear. Tak ada kat situ. Dan pada waktu tu abang Cap, kaki saya memang lembik. Saya terus berlari ke checkpoint. Waktu tu saya nampak Abang Zaf kat situ. Dan Abang Zaf cerita kat saya memang dia tak ada pergi mana-mana. Lepas hall 3 dia patah balik checkpoint. Dia tengok Aina tak ada. Dia pergi hall 3, hall 4, hall 1, hall 2. Dia tak jumpa Aina. Padahal Aina cakap dia duduk kat bangku tepi hall 4 tu. Tak ada dek, tak ada. Takkan aku nak tipu kau, dia kata macam tu. And pada waktu tu memang saya, orang kata apa, lemah semangat lah Abang Syab. 2 hari saya MC sebab demam. Dan itulah kisah yang dikongsikan Aina kepada kita guys. Dahsyat kan. Kalau aku kena dulu tengah kerja wayang, aku pun lembik man. So itulah dia guys. So guys, itulah dia cerita pada Aina. Wow, Hebat. Alright. So untuk cerita yang kedua ni, datangnya daripada Seoul. Nama yang mengantar cerita ni adalah nama Samsul. Yang baru-baru ni cerita mak kilau dahsyat. Gua tak sangka lah. Gua tak sangka yang sekarang mat kilau dah almost 11-12 juta dah. Okay, alright. Samsul, dahsyat. Ada nama Samsul tu. Aku pilih sebab nama dia Samsul je. Tapi guys, cerita pasal dia ni, ini menarik sebab dia kata dia bekerja di sebuah bangunan yang antara bangunan tersohor di dunia yang berada di Kuala Lumpur, yang asal tempatnya tu merupakan, lagi kita akan cerita. Alright. So cerita pada Sol ni, aku seronok pula main suara orang. Okay, kita nak cerita pasal Samsul, seorang technician yang baru saja diposting ke Kuala Lumpur. Datangnya daripada Johor Bahru. Dekat daripada Johor pergi posting KL lah, apa dah sangat kan. Okay, dia merupakan seorang technician yang agak berpengalaman, hampir 7 tahun juga berkecimpung dalam bidang ni guys. But ini adalah kisah seram yang pertama yang pernah dia lalui sepanjang 7 tahun menjadi seorang technician. Menurut dia, kerja di malam hari bukanlah satu ketidakbiasaan dia. So maknanya dia dah selalu dah kerja malam, seorang-seorang pun tak ada hal. Sebab technician dekat bangunan tu hanya tunggu report. Dan dia kata waktu tu dia hanya tunggu report untuk baiki ini dan baiki itu. Kalau tak ada report, dia hanya update report dia. Macam tu. Okay, faham Alright. So cerita Samsul ni bermula ketika ada satu hari ni, dia ni berborak dengan member-member dekat kantin. Ada seorang kawan dia ni yang agak senior juga, nama dia Abang Jalil. Abang Jalil ni cakap malam tadi dia diganggu dek hantu Jepun. So bila Samsul ni dengar, serius kena lu biar betul kena kacau dengan hantu Jepun. Gua buat munafik tau. Tak ada. Dia kata macam ni lah. Dia kata serius abang, hantu Jepun? Ya Sul, aku tak tipu kau Sul. Malam tadi aku tengah adjust tu lah, ada wire kat tepi bahagian yang fuse bakar tu. Aku tengah adjust, aku dengar ladam macam orang tengah berkawat. Waktu tu abang buat apa? Gila kau, aku nak buat apa? Aku diam je lah. Tapi masalahnya bunyi tu dia pergi balik. Dekat blok mana bang? Tu lah aras kita tu lah. Dekat kau punya tempat tu lah. Kita punya tempat aras kita bang. Ya, aku semalam daripada aras 4, aku dapat report aras 2. Technician aras 2 kan semalam tak ada. Aku turun. Bila aku turun, aku pergilah cover. Kononnya aku adalah free sikit kan. So aku pun pergilah cover. Tengah aku betul tu dekat belakang bunyi tapak kaki tu macam tu. Aku pun goyang dik. Aku tak tengok lah ke belakang. Aku pun buat je lah kerja aku. 20 minit jugalah aku mencangkung kat situ. Nak pergi kiri susah, nak pergi kanan pun susah. Sebab bunyi tu pergi balik. Serius abang, malam ni lah saya kerja seorang. Tak ada benda lah.
Tapi aku rasa benda tu dia tak kacau kita kalau kita tak kacau dia. Ya bang. Ya. Kau jangan risau Sol. Tapi aku rasa tak ada benda ni. Aku ada lah tingkat 4. Kau nak datang lepak dengan aku, lepak lah. Kalau kau rasa risau ke, seriau ke, yelah bang, tak apalah. Kalau macam tu, kalau ada apa-apa jadi, saya pergi ke abang lah. No problem. Dah, makan lu, makan. So itulah cerita dia. Itulah dia kisah yang dikongsikan daripada Samsul kepada kita. Dan malam pun menjelma. Nampak? Nah, suspend lah. Okay. Malam pun menjelma guys. Dalam kepala otak si Samsul ni, dia masih lagi terfikir tentang gangguan hantu Jepun yang berlaku dekat Abang Jalil tu. Aduh, macam mana ni? Time ni lah si Husin ni nak MC bagai. Dan 4 hari MC ni. Tak sepasal aku sorang-sorang malam ni. Aduh. Alah. Sen. Tak apalah, lantak kau lah. Dia pun kata waktu tu dia macam tabahkan diri lah, tabahkan jiwa. Dia pun buat kerja dia. Dia buat kerja dia. Sampai satu ketika tu cap, aku rasa nak pergi toilet. Waktu tu dalam pukul 12.40, 12.50 macam tu. Aduh, time ni lah nak kencing. Sen, alamak. Astaghfirullahalazim. So dia kata waktu tu memang tak boleh buat apalah sebab dah hujung. Dia pun bangun daripada kursi dia and segera gerak ke arah toilet tu lah, which is bilik sebelah dia je sebenarnya, sebab takut ni pasal. So sampai je dekat bilik sebelah tu, dia buang air apa semua, dia keluar daripada toilet tu. Waktu tu dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tengok balik belah kiri. Dekat belah kiri tu guys, adalah bilik yang di mana Abang Jalil tu buat kerja. Dan dia terdengar bunyi ladam tu. Dia pun pergi kat belah kiri. Dia tengok tak ada apa bilik ni. So kalau Abang Jalil kat dalam, dia dengar bunyi ladam dekat luar. Lepas tu dia tengok tempat dia berdiri. Dekat sini lah. Lepas tu dia pun lari masuk kat dalam dia punya bilik ni lah, bilik technician dia. Apa siap aku pergi duduk situ, bapak dia seram siap. Dah. So dia pun buat kerja. Lepas hampir lebih kurang 40 minit guys, menurut Samsul, dia mula terdengar bunyi tapak kaki tersebut. Alah. Dia memasangkan earphone dia pada waktu tu. Dia pun play lagu Alif Satah. Tak pernah aku melukai hatimu. Dia pun macam buat tak dengar lah kan. Macam nak dia layan, dia buat kerja dia. Sampailah lebih kurang 1 jam lebih cap, aku dah pergi buka earphone aku waktu tu. Dan pada waktu tu cap, aku masih lagi terdengar bunyi ladam tu. Tak. Aku pun bangun daripada kerusi aku tengok jam. Jam dah pun menunjukkan pukul 2.44 minit malam. Pagi dah sebenarnya. Aku masih lagi mendengar bunyi tu. Kulu kile. Aku pergi kat area pintu aku tu. Aku letak dekat telinga aku pintu tu. Bunyi tu jelas gila cap. Memang aku dengar gila bunyi tu. Tapi yang membuatkan aku pelik, dia ni tak pergi floor lain ke? Dia sesat ke kat situ? Kan? Sebab dia kulu kile. Aku beranikan diri cap waktu tu. Buka pintu tu. Bila aku tengok kat luar, sunyi, sepi, tak ada bunyi. Langsung aku pun keluar daripada bilik technician tu untuk pergi jengah. Manalah tahu dia ada kat kiri ke kanan koridor tu kan. Dan sekali lagi cap waktu tu, aku bergerak ke belah kiri, which is dekat bilik Abang Jalil tu tadi. Aku tak tahu kenapa, aku pergi kat situ. Aku dekatkan telinga aku dekat pintu tu. Tak ada apa-apa. Bunyi tu cap
datang daripada belah bertentangan. Waktu tu aku terus toleh ke arah sana. Dan bila aku toleh cap, aku ternampak ada satu figure yang gerak menuju ke arah tangga yang berada dekat belah tepi tu. And waktu tu aku macam tak tahulah kenapa aku pergi kejar bunyi tu. Aku pergi ikut bunyi tu. And aku pergi percepatkan langkahku and pergi ke arah tangga tu. And aku cubalah kejar bunyi tu. And aku dengar bunyi tu menuruni tangga pada waktu tu. Macam tu. And aku pun tinjau lah dekat bawah tu kan, tangga kan kita boleh tinjau pada atas untuk nampakkan apa ni, kan ada lubang tu kan. Kita nak tengok ada orang turun ke tidak. Aku pun tengok bawah. Aku tunggu 5-10 minit tak ada yang turun, Mat. Tak ada apa-apa yang turun. So aku macam tadi aku dengar bunyi turun arah satu siapa ada lah? Oh, Syam ada sana. Okey, aku pergi kat Syam jap. So aku pun turun cap. Aku pun turun daripada tingkat aku menuruni tangga tersebut. Aku ikut bunyi ladam tu. And then aku turun sampai ke tingkat kedua, tingkat pertama. Sampai je aku kat tingkat pertama tu cap, aku berdiri betul-betul dekat bahagian koridor tu. And bila aku toleh belah kanan cap, aku ternampak ada seekor kuda dekat situ. Ini real. Seekor kuda dekat tengah-tengah koridor sebuah bangunan. Mana datang pula sial kuda ni? Lepas aku tengok kat kaki dia, ada ladam. Maknanya Abang Jalil bukan dengar hantu Jepun. Ni kuda ni. Aku tenung je kuda tu waktu tu cap. And pada waktu tu aku nampak kuda tu macam tengah nak bergerakkan badan dia untuk pusing ke arah aku. Aku ke belakang sikit. Tapi aku masih lagi tengok ke arah kuda tu. Dan waktu kuda terpusing menghadap ke arah aku cap, Allahu Akbar. Waktu tu Tuhan je lah tahu betapa deraunya jantung, jatuh, luluh segala. Jatuh. Sebab apa? Masa kuda terpusing menghadap aku cap, kuda tu tak ada kepala, Mat. Sumpah, serius, tak ada kepala. And aku nampak kuda tu mula bergerak ke arah aku. Aku apa lagi? Lari lah naik atas. Aku lari naik balik atas tangga. And aku dengar bunyi tapak kaki tu makin lama makin laju. Deguruk, macam tu. And aku lari ke atas sampai dekat tepi koridor bilik Abang Jalil tu. Aku terus duduk kat situ. Aku tutup telinga aku. And waktu aku tutup telinga aku tu cap, aku dengar bunyi tu makin lama makin dekat dengan aku. Memang waktu tu aku baca je lah apa yang aku boleh. Tawakal inahu, dok terah dok tahu. And waktu tu aku tak tahu nak buat apa, kaki aku kaku. And waktu aku dengar je bunyi tu datang dekat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And aku dengar benda tu berjalan melepasi aku. Bunyi tu lepas aku. Oh, macam tu. Tapi tu koridor nak ke bangunan ni. Aku dah macam, uish, apa jadi ni siap. And waktu tu aku tutup mata, aku tutup telinga, memang aku takut gila. Sampailah bunyi tu makin lama makin hilang pada waktu tu siap. Aku pun buka mata. Aku tengok kiri, aku tengok kanan. Tak ada apa-apa. Abang Jalil. And waktu tu cap, aku pergi kat bilik aku ambil telefon aku call Abang Jalil. Aku cakap, bang, saya nak naik atas bang. Asal. Abang, saya cerita kat abang nanti, abang mesti tak percaya bang. Tapi saya nak naik atas bang. Okay, naik. Saya ikut lift bang. Okay. And aku pun berlari ke arah lift. And bila aku sampai je kat tingkat 4, aku memang berjaga-jagalah. Sampai dekat bilik Abang Jalil, aku collapse, Mat. Kaki aku lembik gila. And aku cerita semua benda dekat Abang Jalil ni. Dan Abang Jalil pun terpeganjat dengan apa yang aku bagi tahu. And pada malam tu memang aku stay sampai pagi dekat bilik Abang Jalil. And besok aku dibawa ke pusat perubatan sebab untuk pulihkan semangat aku. So itulah dia cerita yang dikongsikan oleh Soul. Guys, oh my god, what happened if you see the horse without head? Oh my god, it's very dangerous lah horse nowadays. So guys, itulah dia cerita untuk malam ni. So aku harap korang terhibur. Kalau ada salah silap bercerita tadi, harap minta maaf. So kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you guys. Assalamualaikum. Wacau lu. Bye.